Dan bersama kita adalah Dato' Dr. Madeline Berma, pakar ekonomi dan fellow Akademi Sains Malaysia untuk membincangkan berkenaan isu ini. Datuk, semalam Perdana Menteri kata kumpulan B40 kini telah pun menjadi kumpulan B50 ataupun B50 akibat daripada kesan pandemik COVID-19. Ucapan ini dibuat di Sabah. Adakah Doktor melihat bahawa kumpulan 10% daripada kumpulan M40 yang jadi B50 ini berada di semua negeri dan bukan sekadar di Sabah saja atau bagaimana? Terima kasih. Minta maaf suara saya serak sikit. Okey, kalau kita lihat yang pertama sekali dulu, sebelum pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Malaysia kalau kita ikut kelas pendapatan dibagikan kepada T20, M40 dan B40. Jadi ini untuk menggambarkan dalam keadaan biasa, di mana rakyat kita ramai yang ada yang 40% di bawah, kelas pendapatan 40% bawah, kelas pendapatan tengah dan atas. Jadi semalam apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa yang B40 sekarang dah naik jadi B50, ini bermaksud maknanya separuh daripada penduduk rakyat kita di Malaysia ini, saya bayangkan bukan saja di Sabah. Saya rasa ini adalah satu pengumuman yang saya lihat lebih menyeluruh. Mungkin di setengah negeri itu mungkin masih lagi kekal lah B40. Tapi bagi bandar-bandar besar, saya rasa kesan COVID ini lebih ketara lagi. Jadi umumnya yang bila B menjadi 50, jadi besar kemungkinan sama ada T20 tu turun menjadi T10 ataupun M40 menjadi M30. Itu dulu penjelasan saya. Dan doktor melihat dan doktor ada juga banyak mengadakan kajian berkenaan dengan kumpulan B40 ni. Sebenarnya apa yang terjadi kepada 10% ini sehingga menyebabkan mereka menjadi B50? Apa sebenarnya puncanya? Okey, yang B40 selama ini memang kalau kita lihat kerajaan memang banyak membantu dia, mereka ini, kumpulan ini. Sebelum COVID ini memang mereka ini banyak mendapat bantuan. Sebab dalam kumpulan ini adalah kumpulan yang betul-betul kita panggil sebagai kumpulan yang mudah terancam. Maksudnya mereka yang daif, betul-betul daif, mereka OKU, mereka ini ibu tunggal dan sebagainya. Tetapi yang menarik, selepas berlakunya COVID, penularan COVID, telah muncul satu kumpulan baru yang sebelum ini tidak wujud dalam negara kita, yang kami gelar sebagai miskin baru. Jadi miskin baru itulah saya kata yang mungkin jatuh daripada T20, kita ada yang ada top 20%. Sekarang ada beberapa orang langsung putus pekerjaan, jatuh terus kepada B40 tadi. Ini yang menaikkan jumlah peratusan mereka yang ada di B40 menjadi B50. Selain daripada T20, memang ramai daripada kalangan M40 yang dulunya M40 yang berada di bawah tu, tengah-tengah tu. Mereka bukan tengah-tengah, di bawah yang dekat dengan garis pendapatan B40. Mereka ini yang kami juga katakan yang kumpulan miskin baru. Jadi mereka inilah yang kita tidak ada, mereka ini tidak masuk dalam e-kasih sebab mereka ini hanya jatuh miskin secara mendadak. Jadi kemunculan kumpulan-kumpulan baru ini telah menimbulkan kerusingan sebab kita tidak tahu sangat ciri mereka. Kalau dulu agak mudah sedikit. Mereka ni kebanyakannya kalau B40 dulu pendidikan dia rendah, pendapatan dia rendah, mereka ini dari segi anak keluarga dia saiz keluarga dia besar, mereka duduk di luar bandar, kebanyakan dia duduk di sektor pertanian dan sebagainya. Tetapi kemiskinan baru, yang golongan yang baru yang kita kata memang berbeza. Mereka berpendidikan, golongan muda yang semua ni dah lepas yang berhenti daripada mendapat pekerjaan mereka diberhentikan. Yang mereka ini kebanyakan duduk di bandar, bukan duduk di luar bandar, bekerja dalam sektor-sektor profesional yang banyaknya bisnes yang terpaksa kata orang tutup kedai ataupun yang kita kata ramai yang paksa menangguhkan perniagaan. Jadi wajah-wajah 10% ini adalah yang kita sebelum ini kami pengkaji memang tidak pernah memberi fokus. Baru sekarang apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengungkapkan tentang kumpulan yang baru ini yang kata B50 ini. Jadi mereka ini adalah golongan B40 dulu.
Termasuk juga yang saya katakan tadi, kumpulan yang kita gelar sebagai miskin baharu. So inilah bagi saya satu fenomena yang baru akibat daripada COVID, dan saya setuju sebab sekurang-kurangnya yang amat berhormat Perdana Menteri mengakui wujudnya kumpulan ini. Sebab kalau kita tidak mengakui, maka tidak akan ada dasar untuk membantu golongan ini, ataupun tidak ada program, tidak ada package yang akan design ataupun direka bentuk untuk menangani kumpulan ini. Sebab apa yang ada ialah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita berurusan dengan kumpulan yang kita gelar sebagai B40, yang miskin tegar dan sebagainya. Yang itu memang Malaysia banyak buat. Tetapi bukan yang kumpulan yang kita kata sekarang B50, iaitu termasuk golongan yang kita gelar sebagai miskin baru. Okey. Dan Datuk, melihat kepada kumpulan baru B50 ini, kita lihat kerajaan telah pun banyak menjalankan program-program tertentu membantu B40, tapi sukar untuk kita pastikan mereka keluar daripada kepompong kemiskinan ini, jurang kemiskinan ini. Jadi melihat kepada kumpulan B50 ini, adakah selepas beberapa tahun jangkaan Datuk, adakah kita dapat menghapuskan terus kumpulan B50 ini, ataupun sebenarnya ia akan mengambil masa yang panjang juga untuk pastikan bahawa kumpulan B50 ini tidak wujud ataupun kembali kepada tempat asal mereka, B40 ataupun M40 itu sendiri? Adakah mengambil masa yang begitu lama untuk kembali kepada sebelum pandemik COVID-19 itu? Okey. Seperti yang saya katakan tadi, yang B40 ni memang kumpulan yang selalunya kita kata dia ini macam chronic poverty atau kronik. Maksudnya mereka keluar masuk kemiskinan ini, memang mereka ni kebanyakannya berlegar di peringkat pendapatan yang agak bawah, ya. Tetapi kumpulan yang digelar sebagai yang B50, iaitu termasuk 10%, saya bayangkan 10% kumpulan miskin baharu ini, mereka ini unik seperti yang saya katakan. Mereka ini sebagian besarnya adalah golongan profesional, muda, ada pendidikan, mempunyai jaringan, dan mungkin sedikit sebanyak mereka ada keupayaan untuk mereka ini kreatif, mereka ini mempunyai ialah sebab mereka ada pendidikan dan sebagainya. Bagi saya, kumpulan ini jika kita beri jika ekonomi kita pulih semula dengan adanya vaksin dan sebagainya, program vaksin kita sebab lockdown dah tak ada dan sebagainya, dan jika kerajaan memberi mereka sedikit aja, kata orang, mereka ini tidak memerlukan duit terus langsung berterusan, mereka tidak. Mereka ini memerlukan peluang. Berikan peluang kepada mereka untuk berniaga, berikan peluang kepada mereka untuk kembali bekerja. Seperti contoh memberi insentif dan macam kebanyakan daripada mereka ni seperti saya katakan hilang pekerjaan, tetapi mereka ini ada network. Macam kita lihat, saya ambil contoh, saya menggunakan contoh, ada pilot lah, pramugari yang hilang pekerjaan. Memang pada asalnya mereka memang down sekali, tetapi dalam masa sebulan 2 bulan kita menengok mereka dah berjual, berniaga, dan cara mereka berniaga sangat, bagi saya, amat profesional sekali. Jadi bagi saya, jika kerajaan, jika ekonomi kita pulih, mereka akan pulih lebih pantas lagi. Sebab mereka inilah golongan yang saya kata mereka ini mempunyai what we call ada vision ke hadapan. Mereka tahu situasi mereka di mana. Tetapi mereka ini mempunyai pandangan yang luas. Sebab many of them were either, mereka ini kebanyakannya dulu di T20 dan sudah melihat dunia seluas-luasnya, melihat peluang seluas-luasnya, dan mereka tahu apa yang dibuat oleh kerajaan. Jadi mereka tahu di mana peluangnya. Cuma keadaan COVID ini menyebabkan mereka diberhentikan kerja. Jadi saya lebih yakin bahawa mereka ini akan cepat kembali pulih. Cuma yang B40 ini, sebab dalam kategori B40, mereka ada golongan yang betul-betul daif dekat bawah tu. Mereka ini yang betul-betul memerlukan duit, handout. Tetapi selain daripada golongan ini, saya rasa bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan, mereka bukan saja dalam bentuk handout. Sekarang kita dengar, kalau kita dengar pemerkasa ini, ada projek kecil-kecilan. So ada dia microkredit dan sebagainya. Jadi, dan juga satu yang saya suka, ialah yang dikatakan bantuan prihatin untuk golongan OKU, untuk wanita, untuk isi rumah yang
dan teruskan subsidi. Jadi ini bagi saya dalam jangka pendek mungkin dia dapat mengeluarkan golongan B40 daripada kepompong kemiskinan. Tetapi untuk mereka meneruskan kelangsungan itu, mereka perlu pendekatan yang lain, ya, bukan handout. Inilah yang dikatakan digital ekonomi. Mereka akan perlu memasuki bidang-bidang baru dan menggunakan manfaatkan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan, lebih berapa bilion, ya, 300 lebih bilion, ya, yang diperuntukkan. So bagi saya yang penting sekarang kerajaan telah melakukan apa yang patut dilakukan. Sekarang tanggungjawab sektor swasta, NGO dan kita sebagai rakyat Malaysia untuk memanfaatkan segala bantuan yang telah diberikan. Okey, baik. Terima kasih Dato' Dr. Madeline Burma, Pakar Ekonomi dan Fellow Akademi Sains Malaysia atas perkongsian pendapat itu tadi.